merupakan satu fitnah. Walaupun lah kau tak pernah cakap kat depan muka dia, kau kena ingat dosa tetap ada. Dan baik, hari ni kita nak ambil masa sedikit untuk kita kaji kes berkenaan dengan Wabi Said Saddiq, okay? So dalam kes Wabi Said Saddiq ni, sebelum kita mulakan, korang kena hafal dua nama saksi pendakwaan ni, iaitu PW13 Rafiq Hakim Razali dan PW11, okay, Ahmad Rezwan Muhammad Syafiq, okay? Rafiq Hakim Razali merupakan seorang signatory untuk Armada punya CIMB account. Dia sebenarnya yang telah membuat pemindahan daripada akaun Armada CIMB sebanyak 1 million ke beberapa akaun yang lain. Dia juga merupakan orang yang mengawal selia satu syarikat yang kita panggil ABB Enterprise, yang mana akaun ABB Enterprise ini telah digunakan untuk memasukkan sejumlah wang bernilai RM120,000 daripada Said Saddiq ke dalam akaun syarikat tersebut. Dan untuk Rezwan pula, dia merupakan seorang signatory juga bersama-sama dengan PW13 iaitu Rafiq Hakim untuk apa-apa pengeluaran daripada CIMB Bank milik Armada, okey? Dan dia juga merupakan saksi yang terlibat dalam transaksi memindahkan wang 1 juta daripada akaun Armada kepada beberapa akaun yang lain, tetapi tidak kepada akaun Said Saddiq sendiri, okey? So, dalam kes ini, dia ada beberapa pertuduhan, alright? Pertuduhan pertama adalah di bawah Seksyen 403 Kesesaan. Pertuduhan kedua, Seksyen 406 Kanun Kesesaan. Dan dua pertuduhan di bawah Seksyen 4 Anti Money Laundering atau kita panggil AMLA, okey? So, untuk kesalahan pecah amanah, iaitu kesalahan di bawah Seksyen 406, jumlah duit yang terlibat adalah 1 juta. Untuk Seksyen 403, iaitu menyalahgunakan harta benda orang lain, jumlah yang terlibat adalah RM120,000 daripada akaun ABBE kepada akaun Said Saddiq. Dua akaun, ada dua akaun, satu akaun Maybank Islamic, satu lagi akaun Maybank ASB, okey? Untuk kesalahan nombor 3 dan nombor 4, iaitu kesalahan di bawah AMLA, duit yang terlibat adalah sebanyak RM50,000 each untuk kedua-dua pertuduhan tersebut, alright? So dalam kes ini aku rasa mahkamah telah membuat dapatan yang bijak, lagi padu, lagi best untuk aku baca. Sebab apa? Sebab dalam benda isu ini, aku dah pernah bercerita berkenaan dengan kes Said Saddiq ni tahun 2023, masa mula-mula dia kena charge dulu. So aku ada bagi indikator sikit dalam kes itu sebenarnya apakah elemen-elemen yang patut dipenuhi oleh pihak pendakwaan sebelum pihak pendakwaan boleh kata bahawa si Said Saddiq ini telah melakukan satu pecah amanah. Sebelum aku terlupa, untuk kes Said Saddiq, untuk kesalahan pecah amanah ni, dia merupakan orang bersekongkol dengan orang yang memecah amanah. Maksudnya bukan dia yang buat pecah amanah, tapi dia bersekongkol dengan PW13 iaitu Rafiq Hakim untuk melakukan satu pecah amanah terhadap duit sebanyak 1 juta daripada akaun Armada. Maknanya bukan dia orang yang melakukan. Dia adalah orang yang menolong orang yang melakukan perkara tersebut. So dalam perkara ini, kita cakap dulu pasal berkenaan dengan kes CBT atau mungkin Criminal Breach of Trust ataupun pecah amanah Seksyen 406. So dalam kes ini, mahkamah melepaskan Said Saddiq daripada pertuduhan. Dia mengatakan bahawa macam ini. Okey, semasa si Rafiq Hakim ni membuat pemindahan daripada akaun Armada sebanyak 1 juta, dia tidak ada memindahkan duit ini ke dalam akaun Said Saddiq at all times. Tak pernah ada mana-mana transaksi dia pindahkan duit ni kepada akaun Said Saddiq, okey? Dia ada pindahkan duit 1 juta ni kepada akaun-akaun orang lain, tetapi dia mengatakan bahawa pemindahan ini semua, okey, adalah atas instruction daripada Wabi Said Saddiq. Okey, tetapi yang peliknya dekat sini, walaupun instruction tu datang daripada Wabi Said Saddiq, Wabi Said Saddiq mengatakan bahawa duit sebanyak itu tidak akan boleh dikeluarkan tanpa kebenaran daripada AMT, Ahli Majlis Tertinggi. Okey, bukan itu saja. Dia perlu juga dapat approval daripada G5 dalam Armada. Maknanya tanpa approval diorang, benda ni semua tidak boleh berlaku. Dan apabila arahan yang dikatakan dikeluarkan oleh Said Saddiq ni diterima oleh Rafiq Hakim dan Rafiq Hakim mengeluarkan duit tersebut, maka arahan itu bukanlah arahan untuk si Rafiq Hakim memecah amanah, tetapi arahan yang telah dibincangkan, telah dipersetujui, maka arahan telah diberikan dan duit itu akhirnya diagihkan mengikut perbincangan yang telah dipersetujui sebelum ini. Dan Wabi Said Saddiq tidak ada langsung kaitan dengan transaksi pemindahan tu sebab dia cuma bersetuju dengan pihak AMT bersama dengan pihak Armada sendiri bahawa duit-duit 1 juta ni akan digunakan untuk tujuan untuk parti. Okey, benda ini telah diselesaikan dan mahkamah memutuskan bahawa tidak berlakulah apa-apa kesalahan bersekongkol daripada Wabi Said Saddiq. Sebab apa? Tindakan daripada Rafiq Hakim sendiri mengeluarkan 1 juta ni bukanlah satu tindakan yang boleh dikatakan pecah amanah sebab keputusan Rafiq Hakim mengeluarkan duit 1 juta ni telah diperkenankan oleh AMT dan juga Armada sendiri. Okey, itu untuk kesalahan di bawah CBT.
Untuk kesalahan di bawah Seksyen 403 pula, iaitu menyalahgunakan harta benda daripada Amanah Bersatu Enterprise, okey? ABBE. Okey, ABBE ini merupakan satu syarikat yang telah dikawal selia oleh PW13 ini, iaitu Rafiq Hakim. Maknanya dia pergi SSM, dia buka syarikat, nama syarikat dia Amanah Bersatu Enterprise, okey? ABBE. So dalam benda ni, apabila ada duit pemindahan daripada RM120,000 ke dalam akaun ABBE, pertuduhan mengatakan bahawa pemindahan itu merupakan satu pemindahan di mana Syed Saddiq memindahkan duit itu, menyalahgunakan duit itu untuk tujuan diri sendiri ke dalam akaun ABBE. Okay? So dalam menjawab pertuduhan ini, salah satu pembelaan Syed Saddiq adalah duit RM120,000 yang menjadi persoalan dalam pertuduhan ini sebenarnya adalah duit yang telah dikumpulkan melalui satu fundraiser. Okay? So fundraiser ni dilakukan oleh tim Syed Saddiq sendiri, tidak ada kena-mengena pun dengan ahli-ahli Armada ataupun parti Armada. Maksudnya diorang self-effort. So, bila diorang buat fundraising ini, diorang dapat kumpul dana sebanyak RM120,000. Okey, dana tu kan banyak. So, ketika itu, Syed Saddiq tidak ada akaun syarikat. So, apa yang telah dicadangkan oleh Rafiq Hakim sendiri, PW13 adalah untuk gunakan akaun ABBE untuk singgah dulu duit itu, RM120,000. Dan bila Syed Saddiq perlukan nanti, untuk penggunaan kempen dia nanti, dia boleh keluarkan duit itu untuk gunakan duit ini untuk bagi tujuan berkempen bagi Armada. Okay? So, dalam membuat keputusan, Mahkamah menyatakan bahawa untuk kes pasal ketiga ni, Mahkamah bersetuju dengan pembelaan daripada Wabi Syed Saddiq sebab Wabi Syed Saddiq mampu tunjukkan bahawa memang fundraiser tu memang berlaku dan memang ada duit sebanyak RM120,000 telah dikumpulkan dan duit itulah telah didepositkan di dalam akaun ABBE. Okay? So, Mahkamah menyatakan bahawa memandangkan duit itu adalah duit Syed Saddiq sendiri dan atas kerelaan dia menggunakan akaun ABBE untuk depositkan, untuk singgahkan duit itu dulu, dan bila dia minta balik, benda tu tak boleh dikatakan sebagai menyalahgunakan harta tersebut bila ABBE pindahkan duit itu kepada dia. Sebab apa? Daripada azali, duit tu memang duit dia. Suka hati mak bapak dia nak buat apa dengan duit tu. Okay? Itu perkataan yang simple, pasal je nak. Okay? So, untuk kes Amla pula, memandangkan kes Amla ni, duit RM50,000 each untuk dua pertuduhan kes Amla ni datang daripada jumlah RM120,000 tadi. Sebab Syed Saddiq buat dua transaksi. RM50,000 kali pertama dekat dia punya Maybank Personal Saving Account, RM50,000. Dan kali kedua adalah RM50,000 lagi ke dalam Maybank ASB. Okay? So, dia orang mengatakan bahawa memandangkan duit RM120,000 ni adalah duit hasil aktiviti haram, maka Syed Saddiq telah melakukan satu kesalahan di Seksyen 41B apabila dia menggunakan duit tersebut. Okay? So, dalam pertuduhan ini juga, Mahkamah Rayuan menolak sabitan ke atas Wabi Syed Saddiq dan mengatakan bahawa memandangkan duit RM120,000 tu memang duit dia. Memang dia ada hak untuk akses duit-duit tersebut. So, maka duit-duit RM120,000 ni bukanlah duit daripada hasil aktiviti haram, dan the fact that dia gunakan duit-duit ni dan bank in ke dalam akaun dia sendiri bukanlah satu perkara yang salah sebab apa? Duit tu daripada azalinya memang duit dia. Okay? So, dalam kes Syed Saddiq ni, aku rasa benda yang membuktikan kepada semua orang adalah satu, bahawasanya apa yang Syed Saddiq cakap selama ni memang benar, dan nombor dua, segala usaha yang diberi kepada rakyat Muar sebenarnya telah ditonjolkan di dalam kes ini. Sebab apa? Dalam kes ini adalah alasan penghakiman dia, Mahkamah memang bincang secara spesifik sebenarnya macam mana Syed Saddiq boleh kumpul duit RM120,000 tu dan apa sebenarnya tujuan dia kumpul RM120,000 ni, dan kemudian apa benda yang digunakan dengan duit ini. Okay? So, kebanyakan dalam isu penceritaan ni, duit-duit tu digunakan untuk rakyat balik. Okay? So, kepada orang-orang di luar sana yang mungkin mengutuk, mencaci dan menghukum Wabi Syed Saddiq sebelum ada keputusan yang terakhir, aku harap korang bersedialah untuk minta maaf. Sebab apa? Sekiranya korang dah bercakap benda-benda yang buruk, korang dah ada prasangka kat diri dia, benda tu merupakan satu fitnah. Walaupun kau tak pernah cakap kat depan muka dia, kau kena ingat, dosa tetap ada, dan the only way untuk mendapat keampunan dalam isu ini adalah untuk kau pergi minta maaf dengan orang tua tu. Okay? Bye-bye.